di peringkat Dr. Nick, Dr. Rozaimi pula, okay? Bila kita dapat pendapat daripada Dr. Nick tadi kan, dari segi klinikal macam-macam, daripada monyetnya, daripada janinnya, dan untuk Pfizer di peringkat vaksin yang sekarang ni lagi macam-macam kan, sampai kita pun orang yang biasa-biasa ni tak tahulah. So persoalannya kepada Dr. Rozaimi, dan mungkin Dr. Rozaimi apa nak cakap tadi pun boleh bersabar terus. Persoalannya di sini kan, benda yang dah macam-macam dah ni, apakah mungkin Dr. Rozaimi boleh ambil dalam konteks Islam lah, mungkin sebab benda ni dah lama, vaksin dah lama dah. Kalau dari dulu lagi orang dah macam-macam buat vaksin, mesti dah ada perbahasan dari segi ulama, pandangan ulama. So di peringkat Dr. Rozaimi, silakan, bukan sedikit ni, dipersilakan untuk memberi kupasan, terutama ni kepada orang di luar sana yang tak faham. Dipersilakan. Okey, dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, innallaha anzala da' wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa fatadawaw wa la tatadawaw biharam. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Yang bermaksud aukamaqal, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan penawar, dan Allah Ta'ala menjadikan bagi setiap penyakit tu ada penawarnya. Maka berubatlah, Nabi kata, dan jangan berubat dengan benda yang haram. Jadi maksudnya itu adalah prinsip, yang mana prinsip ini perlu dipegang oleh kita semua. Benda yang haram kita tak boleh untuk berubat dengannya. Cuma timbul satu perkara, iaitu kalaulah kata kita tidak ada pilihan, boleh tak berubat dengan arak, boleh tak berubat dengan khinzir, maka dalam isu ni saya boleh katakan para ulama meletakkan syarat yang sangat ketat, iaitu mesti tidak ada alternatif. Bila tidak ada alternatif dan terbukti berkesan, maka dibenarkan sekadar darurat. Maka ini benda yang kita dah bincang lama dulu lah. Kita bincang lama dulu. Baik, pergi kepada isu vaksin ni. Isu vaksin ni untuk COVID ni, memang ada artikel yang dikeluarkan oleh, kalau tak silap saya Indonesia, kalau tak silap, dia mengatakan ada elemen babi. Tetapi bila kita refer kepada autoriti di Malaysia, mereka menafikan adanya sumber babi daripada vaksin yang ada pada kita, yang kita pakai sekarang ni. Okey, itu yang saya dapat lah. Bahkan Profesor Madya Datuk Dr. Izhar Arif, yang merupakan seorang sahabat saya juga, pakar dalam bidang isu makanan halal haram ni, dia orang syariah juga, dia juga mengatakan bahawasanya untuk menjadikan vaksin ini bermasalah dari sudut pengharamannya, kita kena lihat daripada beberapa aspek. Yang pertama, aspek ada tak bahan daripada babi di dalamnya. Yang kedua, ada tak bahan yang diambil daripada binatang yang tidak disembelih, iaitu bangkai. Ada tak bahan yang diambil daripada najis. Setelah dia buat semakan, respon daripada Pfizer dan yang lain-lain, mereka mengatakan tidak ada sumber daripada babi dan tidak ada sumber yang boleh untuk kita katakan sebagai haram. Asal dalam Islam ni kita kena jelas, al-aslu, hukum asal bagi sesuatu perkara adalah tidak najis sehingga datang bukti yang jelas mengatakan ia najis. Sebagai contohlah kan, kita di rumah kita, di halaman kita ni mungkin ada anjing boleh lalu. Mungkin anjing boleh lalu, mungkin anjing kencing. Tapi oleh kerana tidak ada bukti, anjing kencing kat situ, tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa dan kita pun tak nampak, maka kita kena pegang yang asal lah. Sebab itu kita dalam istilah syarak ni kita panggil istishab, iaitu mengekalkan sesuatu pada perkara dengan hukum asalnya sehingga datang bukti yang mengubahnya. Sebagai contoh, saya dah ambil wuduk umpamanya, dengan yakin, dengan bukti wuduk dah ada. Tiba-tiba saya syak, batal ke tak? Batal ke tak? Syak tidak boleh menghilangkan yang yakin. Jadi sekarang ni, bila kita berbincang tentang isu vaksin, yang ada pada kita sekarang ni cakap-cakap di luar, dan yang ada pada kita sekarang ni maklumat daripada autoriti dan pakar. Kita ada dua. Satu khabar angin dan satu lagi autoriti kita yang kita percaya setakat ini mereka orang kata apa, memberikan maklumat dengan amanah. Kalau ada kesilapan itu sangat minima. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita apabila berdepan dengan situasi begini, kita kena tanya kepada orang yang pakar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu bila kamu tak tahu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita untuk bercakap
tentang satu benda yang belum pasti, lepas tu kita sebarkan seolah-olah ia adalah satu benda yang pasti. Allah Subhanahu Wa Taala menegur kita sama-sama, kita tengok dalam surah An-Nahl ayat 116, Allah Taala kata wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Kamu jangan sebut apa yang lidah kamu katakan sebagai satu pendustaan, yang ni halal, yang ni haram, untuk kamu melakukan pendustaan pada Allah. Jadi benda ni yang saya takut kita sebarkan satu benda yang belum confirm, tetapi kita dah sebarkan sesuatu seolah-olah benda tu confirm. Itu benda yang kita kena hati-hati. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menegur sebahagian daripada golongan yang suka untuk menyebarkan kebimbangan tanpa menyelidik dan bertanya kepada yang pakar. Allah Taala sebut dalam surah An-Nisa ayat 83. Ayat 83. Dia sebut wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khauf adha'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Allah Taala kata apabila datang kepada mereka sesuatu berita, sama ada berita itu berita kemenangan ataupun berita itu berita tentang ketakutan ataupun serangan musuh, mereka akan sebarkan. Baru sampai berita, belum tahu betul mereka terus sebarkan. Allah Ta'ala kata apa? Walau radduhu ila rasul. Kalaulah mereka tolakkan ataupun kalaulah mereka serahkan perkara ini kepada Rasul ataupun wa ila ulil amri minhum ataupun kepada pemimpin mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Sudah pastilah orang yang mempunyai kepakaran, yang mampu untuk istinbat, yang mampu untuk rumuskan sesuatu akan mengetahui perkara ini hakikat sebenar untuk mereka tafsirkan kepada kita. Jadi saya melihat betul kebimbangan itu ada, tetapi bagi saya lah, pertamanya saya faham orang kata apa, kebimbangan yang disebutkan oleh Tok Ki itu saya faham. Maksudnya saya pun hormat kepada Tok Ki atas apa yang buat ini. Cuma bagi saya kalau ada apa-apa reaksi daripada vaksin ini, kita sebagai orang kata apa, pakar ataupun dalam perubatan, kita ada pakar dalam perubatan, mereka menimbang dua benda, iaitu bahaya COVID dan juga reaksi daripada vaksin. Bahaya COVID itu lebih tinggi daripada orang kata apa, kesan sampingan vaksin. Bahkan bukan kata vaksin je ada kesan sampingan, semua benda ada kesan sampingan. Panadol pun ada. Kan kita makan kesan tisu Panadol tak habis lagi. Kan? Jadi kita orang kata apa, ambil apa-apa ubat pun dia ada kesan sampingan. Sehingga kan ivermectin pun ada kesan sampingan. Jadi yang saya kadang-kadang tertanya juga pada diri saya, iaitu sebahagian orang kadang-kadang dia takut dengan vaksin kerana dia kata vaksin ni masih lagi eksperimental. Tapi ivermectin boleh kan. Sedangkan ivermectin dari sudut kajian lebih rendah dia punya, orang kata apa, lagi baru kajian dia untuk kita dapat dia punya kesan, keberkesanan ivermectin tu dengan COVID. Tapi dia pro kepada ivermectin. Jadi sebab itu saya nampak di situ tidak ada keseimbangan. Okey? Itu yang kedua. Yang ketiganya, kalaulah kata kita tak nak kepada experimental vaksin kan. Jadi apa pilihan yang ada pada kita setakat ni? Ekonomi dah merudum. Ramai orang bunuh diri. Betul. Jadi katalah kita nak buat vaksin kita sendiri, kita akan melalui proses yang sama, eksperimental juga. Jadi kalau benda itu tidak dieksperimenkan, kita tak akan dapat hasil yang kita nak. Sebab kalau semua orang tak nak ambil vaksin tu, mana kita nak tahu berkesan tak berkesan? Kita pergi cucuk dekat monyet umpamanya. Monyet tak boleh cakap, saya sihat hari ni doktor. Monyet tak boleh cakap. Kesan sampingan kita tak tahu. Akhirnya bila kita dah pergi kepada stage dan demi stage, akhirnya kita akan pergi juga melalui proses yang sama, iaitu proses eksperimen. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, mungkin ada yang marah, dia kata, saya cucuk vaksin, tiba-tiba tak ada jaminan. Saya ingat benda ni kita semua kena tahu kot. Mana-mana hospital yang kita pergi, mana-mana ubat yang kita ambil, betul. Doktor akan tanya kita, ada alahan tak? Doktor akan tanya, itu yang pertama. Yang keduanya, mana-mana prosedur yang kita nak buat, pembedahan yang kita nak buat. Kita nak ambil contohnya kita bukan ambil ubat, kita nak ambil bius, nak pengsankan kita kan. Kita kena sign. Kita tidak dipaksa. Kita nak, kita rela. Jadi kalau kita boleh ambil ubat bius untuk
tidurkan kita supaya kita Ditidurkan. boleh dibedah dalam keadaan kita tak merasa sakit, maka kenapa tidak dalam vaksin ni Vaksin. kita mengambil benda yang sama? Sebab saya tak nampak sebenarnya apa isu yang menjadi kebimbangan. Sebab apa? Yang seterusnya. Saya tak kata pada sesiapa maksudnya kita muhasabah diri kita. Sebelum ini sebahagian daripada kita mengatakan COVID tak bahaya. Tapi sekarang ni dah tak ada dah orang kata COVID tak bahaya sebab nampak dah bahayanya. Dah nampak. Sebelum ni dia kata takut Tuhan ke takut COVID? Takut Tuhan ke takut COVID? Okey, kita jaya jawab lah. Maksudnya orang dah percaya dah. Sebab yang anti vaksin pun dah mula kena. Kan? Ada yang paru-paru dah rosak. Kena. Sebelum ni dia kata ini plan dan sebagainya. Okey. Kemudian kita pergi kepada satu stage lagi, iaitu vaksin dia kata bahaya. Tapi bila kita tengok, kita tak nafikan memang ada kesan sampingan. Sebab kalau di UPSI ni pun ada sebahagian yang ambil vaksin memang ada adalah kesan pada dia. Tapi kebanyakannya mild lah. Sesama sikit, demam sikit. Itu menunjukkan badan dia menunjukkan reaksi. Tidak balas. Okey. Katalah ada satu orang dia cucuk vaksin kena. Teruk kat dia. Mungkin ada berapa persen je lah. Sama juga macam orang yang kena bius. Katalah pergi hospital kena bedah jantung. Bius menyebabkan 1% ataupun 2%. Ni Dr. Syafiq boleh tolong bantulah kan. Ada kesan sampingan. Sebab kalau kita dengar penjelasan doktor pakar bius pun dia akan kata ada kesan. Mungkin ada muntah, mungkin akan menimbulkan reaksi. Adakah kita kata lepas ni kalau bedah tak payah pakai bius lah, kita potong je. Sebab bius menyebabkan kesan sampingan. So bagi saya, kesan sampingan yang sedikit, kita kena timbangkan dengan mudarat yang lebih besar. Kan? Kalau ada kesan sampingan vaksin yang sedikit tu, menyebabkan kita rasa takut, kita kena pulangkan soalan yang sama pada mereka, iaitu, takut Tuhan ke takut vaksin? Jadi sepatutnya kita kena tanya soalan tu lah. Tapi tak apalah, kita tak maulah nanti sampai bila-bila soalan tu tak akan habis lah, sampai kiamat akan tanya soalan tu. Jadi kalau tanya kepada pakar-pakar perubatan yang ada, mereka tidak nafikan adanya kesan sampingan pada vaksin tetapi sangat minima. Kalau ada yang severe pun, itu disebabkan oleh kerana reaksi badan dia yang tak sama dengan orang lain, tetapi itu pun peratusnya sangat-sangat kecil, yang mana nak kata amanahnya, bukan saya ni orang kata Rora ni suka jilat KKM. Saya kata saya tak jilat KKM, tapi moderate. Saya percaya dengan pengorbanan mereka. Sebab saya ada sahabat yang hafal Quran, menjadi doktor, yang jadi frontliner. Saya tengok macam mana dia kerja. Saya ada kawan-kawan yang jadi nurse, tapi nurse lelaki lah, bukan nurse perempuan. Saya tengok dia pakai PPE, ditunjuk pada saya bagaimana peluhnya dia pakai PPE. So saya menghargai jasa mereka, saya menghargai pengorbanan mereka. Jadi kalaulah kata mereka menyebutkan ada kesan sampingan tetapi tidak bahaya, kita kena timbang lah. COVID telah mengorbankan banyak manusia, banyak nyawa. Vaksin ada yang menyebabkan reaksi tapi sedikit. Kalau ada yang bahaya pun sangat-sangat minima, maka kita terpaksa ambil. Bahkan di UPSI ni, ada masa kita kumpul-kumpul data, ada sebahagian tak ambil vaksin. Semalam saya ketua jabatan kan, saya buat survey pada staff-staff, ada seorang tak ambil. Saya terkejut jugalah, dia ni anti vaksin ke apa, susah hati pula kita. Kan? Saya tanya siapa doktor tak ambil vaksin, dia kata saya tak boleh ambil atas nasihat doktor sendiri. Maksudnya, kalau dia tu memang bahaya, ada rekod kesihatan yang boleh membahayakan diri dia untuk ambil vaksin, kita tak syarat, tak apa kata, kita memang tak bagi dia ambil. Kerana nak menjaga nyawa dia. Bukan kita cucuk pada semua orang. Itu yang keempat. Yang kelimanya, kami hari Selasa dan Rabu baru ni saya terlibat dalam meeting fatwa Perlis kan. Meeting fatwa Perlis baru ni kita jemput pakar-pakar perubatan untuk memberi nasihat kepada kita berkenaan dengan isu vaksin ni. Jadi ada 2-3 orang pakar yang menyebutkan, dia kata apa? Dia kata pada mulanya, sebab kita nak buat perbincangan berkenaan dengan ibu mengandung ni. Jadi pada peringkat awal memang doktor tidak membenarkan lagi ibu mengandung untuk ambil vaksin. Bukan kerana vaksin itu telah terbukti bahaya pada ibu mengandung, tetapi hanya dibimbangi saja. Baru bimbang dia tak bagi ambil. Sehingga kan apabila dah sampai satu stage, ramai orang yang dah ambil vaksin dan dia mengandung. Sebab apa? Masa dia ambil vaksin tu dia tak tahu dia mengandung. Masa dia ambil tu dia tak tahu, sebab kadang-kadang di awal kehamilan dia tak sedar dia hamil. Betul. Vaksin ni pun dah melepasi 9 bulan. Jadi makna ada orang yang dah bersalin sebelum ni dia dah ambil vaksin dah. Jadi terbukti sebenarnya tidak bahaya pun.
Jadi barulah dia benarkan. Maksudnya dari sudut etika, ahli perubatan kita masih lagi kita boleh percaya, kita tak boleh lagi nak kata mereka ini ada agenda tertentu untuk mengatakan vaksin ini diberikan untuk memudaratkan orang. Kalau betul lah kata COVID ni adalah plan, kan, kalau betul lah COVID ni plan nak sebagai orang lah, saya tak kata pada sesiapa ni, Tok Ki tak sebut benda ni, saya nak buat disclaimer awal-awal lah, Tok Ki tak sebut benda ni. Ada orang kata, sebahagian daripada pro teori konspirasi, dia kata COVID ni nak repopulate the earth, nak matikan beberapa orang yang dia orang dah plan. Kalau betul, tak payahlah ambil vaksin, biar matilah semua. Kan, kalau betul lah. Kalau orang kata sebenarnya vaksin ni is about money, bagi saya lah, mana-mana orang bisnes, apa ni kita kata, problem of the people is my opportunity, kan? Manusia punya masalah adalah kita punya peluang. Manusia punya masalah adalah kita punya peluang. Maksudnya siapa yang buat vaksin cepat, dia kaya lah, kan? Contoh, komputer ada antivirus. Sebab apa? Sebab ada orang pandai buat virus, dia berjaya buat antivirus. Orang belilah antivirus dia, kan? Jadi benda tu bagi saya itu kanun ataupun kita kata undang-undang dunia. Mana-mana ada masalah, siapa berjaya selesaikan masalah tu, dia akan kaya. Kan? Kita orang kata apa, dulu orang tak pakai pun StreamYard, orang tak pakai Zoom, orang tak untuk buat apa, untuk buat kuliah online. Tapi sekarang Zoom, saya langgan Zoom sebulan RM500. Sebab apa? Sebab nak kuliah online. So Zoom telah menjadi satu syarikat yang kaya. Sebelum ni orang tak pakai pun, orang tak subscribe. Sebab apa? Ada masalah, tak boleh nak kuliah fizikal, maka akan ada orang ambil peluang. Siapa yang menyediakan penyelesaian bagi masalah manusia, dia akan kaya. Okey? Itu yang kelima. Yang saya nak sebut apa lagi tadi? Banyak benda saya nak sebut. Kita sambung dekat rumusan nanti. Okey. Kita sambung dekat rumusan tadi. Saya tengok tadi 4, 5 dan 7 panjang ni. Okey. Baik. Kembali. Tapi sebagai rumusan, saya ingat mungkin dari perspektif agama lah, saya rasa mungkin Dr. Razaimi boleh simpulkan apa yang sepatutnya kita sampaikan kepada mereka tentang mengapa perlu ambil vaksin. Yes, kesimpulan. Okey, sebagai rumusan Rumusan. Pertamanya, saya rasa ada beberapa soalan yang Tok Ki tanya tu memang KKM kena jawab lah. Tetapi bagi saya lah, sebagai badan yang kita kata DG pun sebut dia orang understaff, dan memang staff mereka ini sangat-sangat exhausted, frontliner sangat-sangat letih. Jadi kes terlalu banyak. Berkemungkinan data itu dilaporkan dengan tidak setepat yang kita harapkan. Tetapi bukan maksudnya data itu fabricated lah. Saya punya sangka baik begitulah. Mungkin dia lambat, mungkin disebabkan oleh kerana macam saya sendiri pun masa pakai gelang pink kan, sepatutnya 2-3 hari dah dapat result, tapi lambat dapat. Berkemungkinan kes terlalu banyak, jadi fasiliti tak mencukupi. Cumanya apa yang kita nak daripada data yang di-reveal itu ataupun yang dilaporkan itu adalah bagaimana bahayanya ataupun menularnya jangkitan itu. Jadi itu yang kita nak daripada data tu. Sebab kita pun bukannya pakar kesihatan ataupun kita bukan nak buat tindakan apa, kita nak tengok berapa orang hari ni supaya kita boleh buat tindakan yang sepatutnya. Itu yang saya nampak. Jadi KKM ni dia laporkan itu, mungkin ada yang Khairi pun sebut ada yang backlog kan. Maksudnya ada yang data 2-3 hari lepas tapi baru dilaporkan pada hari ni, apabila dapat disahkan hari ni ataupun baru sampai hari ni, mungkin di Sabah Sarawak, dari sudut logistik dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, saya setuju dengan apa yang disebutkan oleh Tok Ki tadi. Contohnya macam mungkin ada silap lapor, orang kena COVID positif, lepas tu mati accident, lepas tu dia kata mati sebab COVID. Ini satu benda yang sangat tak wajar lah. Sebab positif bukan mati sebab COVID, tapi mati sebab accident. Sama jugalah macam isu vaksin yang kita sedang bincang ni. Lepas ambil vaksin, katakan dia mati. Tak semestinya dia mati sebab COVID. Tak semestinya dia mati sebab vaksin. Dia mungkin mati sebab benda lain. Sebab daripada peringkat awal, orang yang ambil vaksin ni adalah orang yang berisiko tinggi. Jadi mungkin dia mati itu sebab risiko tinggi dia tu, bukan disebabkan oleh kerana vaksin yang dia ambil. Saya sendiri pun dah ambil 2 dos vaksin. Beberapa orang, mungkin semua di antara kita yang ada dalam forum ni pun, penonton-penonton ramai yang dah ambil vaksin. Alhamdulillah, kita bukan nak bangga, tapi kita kata Alhamdulillah so far kita sihat. Mungkin selama ni pun kita tak ada penyakit-penyakit yang serius sebelum ini. Jadi saya nak bagi tahu, bukan semua benda yang terjadi adalah disebabkan oleh kerana vaksin, walaupun kita dah ambil vaksin sebelum ni. Kan? Kalau kita sakit,
kita lumpuh umpamanya, mungkin bukan sebab vaksin, mungkin sebab kita kena. Jadi itu benda yang kita kena. Sebab tu kita kata bila ada saja apa-apa reaksi, kita kena laporkan. Contohnya macam baru ni pun dah disebutkan, dah dilancarkan COVID Now kan, untuk melaporkan apa-apa data-data yang mentah untuk dilaporkan kepada KKM kalau ada reaksi daripada vaksin ataupun efek daripada vaksin. Dan bila kita sebut tentang WHO saya setujulah, maksudnya WHO ni bukan orang Islam yang dominan di dalam itu. Tapi ada benda yang kadang-kadang kita terpaksa akur, yang kita tidak ada cara lain melainkan kita kena tengok data yang mereka bagi, dan setakat ini kita tengok track record mereka dalam kesihatan, belum ada kecurangan yang sangat-sangat jelas mereka membunuh orang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bebankan pada kita benda yang kita tak tahu. Sebagai contoh, kita datang rumah kawan kita makan ayam yang dia masak. Tiba-tiba ayam kena langgar motorkar. Kita dah makan dah. Adakah kita dianggap sebagai orang yang bersalah? Bagi saya, kita tak disuruh untuk siasat. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, hadis Bukhari, Nabi SAW dijemput makan dengan sahabat-sahabat lain oleh satu orang yang baru masuk Islam. Hadis Aisyah. Kemudian ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, innahu hadisu ahdi bil Islam." Ya Rasulullah, dia baru je masuk Islam. Entah disembelih betul ke tidak, kita tak tahu. Nabi kata apa? "Sammullaha antum alaihi fakuluh." Baca bismillah, makan. Jangan duk cari benda-benda yang tak pasti. Jangan duk cari benda-benda yang kita tak mampu. Kalau terbukti memang ada benda-benda yang tidak halal dalam tu, dan kita berhenti. Tapi setakat ni tak ada. Jadi dia kekal atas hukum yang asal. Kan? Sebagai contoh, baju saya pakai hari ni kan. Adakah bernajis? Saya tengok tak ada apa. Sebab baru basuh. Saya boleh bawa pergi solat. Maka kita tak dituntut untuk pergi cari satu persatu. Ada ke tak najis dalam ada tak najis dalam mesin basuh tu, ada tak najis sampai kena buat DNA test pula. Ini benda yang tak disuruh dalam Islam. Ini benda yang tak disuruh. Kalau kita terpaksa, kalau kita kempen nak pergi ke arah tu, bagi saya kita akan menyusahkan umat dan akan menjadikan umat ni akan duduk dalam keadaan bersangka-sangka. Ini yang kita panggil sebagai kita membesar-besarkan syak wasangka yang tak sepatutnya. Dia akan menimbulkan was-was. Ingat dulu isu Cadbury, DNA babi ada kat situ. Sampai ada orang jual DNA test untuk cek DNA babi yang ada pada makanan yang mungkin bukan ingredient asal dia bukan babi, just ada DNA yang terlekat kat situ aja. Kita dilarang untuk makan babi. Kita dilarang untuk makan fizikal babi. Apa yang terhasil daripada babi? DNA yang kita tak nampak, yang dipindah secara tak sengaja dan kita tak tahu, kita tak pernah disuruh untuk siasat sampai ke arah itu. Sebab tu saya kata, dalam isu ni kita kena seimbangkan. Tuntutan agama, tuntutan agama kita disuruh untuk menghindarkan diri daripada benda yang haram, menghindarkan diri daripada benda yang najis. Tetapi adakah kita disuruh untuk buat satu benda sampai orang kata kita akan dipersalahkan walaupun pada benda yang kita tak tahu dan kita tak mampu? Kita tak pernah disuruh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak akan bertanggungjawabkan kita pada benda yang kita tak tahu. Sebagai contohlah, kartel daging yang baru-baru ni viral kan, kartel daging. Kartel daging, katalah kita makan selama ni daging, kita tak tahu benda tu haram pun. Tiba-tiba baru kita tahu benda tu haram. Adakah kita akan berdosa? Adakah ia akan menyebabkan kita terkesan pada akhlak kita, pada solat kita? Kita tak akan dipertanggungjawabkan kerana kita tak tahu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Syariat ni syariat yang luas, syariat yang pemaaf. Kalau orang masuk Islam, sebelum daripada dia masuk Islam, dia buat benda baik, dia masuk Islam, semua benda baik yang dia buat dalam waktu dia kafir pun akan dikira sebagai pahala setelah dia masuk Islam. Apatah lagi benda yang memang orang Islam tak tahu. InsyaAllah kita tidak akan dipertanggungjawabkan. InsyaAllah. Jadi saya dalam isu ni, saya rasa kita kena seimbang, kita kena lenient, kita kena lihat dan timbang mana manfaat yang lebih besar, mana mudarat yang kecil tetapi tidak sampai kepada perkara yang membahayakan. Wallahualam. Baik.